semalam saya ada post satu nasihat ilmu tasawuf bagi siapa yang baca. Itu saya saja nak test je sebenarnya. Saya tak letak sumber daripada mana saya ambil. Saya meletakkan di situ seolah-olah itu adalah kalam saya. Kenapa saya buat begitu? Saya nak tengok, ada tak yang mengata Wahabi? Ada tak yang mengatakan benda ini saya bercakap di luar bidang saya? Ada tak yang akan mengatakan benda itu sesat kerana ia datang daripada saya? Ada tak? Ada. Lebih dari 4-5 orang saya perasan. Golongan seperti ini, mereka bukan melihat isi yang disampaikan, tetapi siapa yang sampaikan. Betul? Guru dia dengan saya, contoh. Kalau guru dia bercakap A, saya bercakap B, dia akan sokong A. Dan kalau disuapkan, saya cakap A, dia cakap B, dia akan tukar pendirian dia, menentang A dan menyokong pendirian B. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia melihat kepada guru dia. Siapa yang cakap kenyataan tu sebenarnya? Adakah saya? Saya bacakan kenyataan tu penting. Dia datang daripada seorang ulama sufi yang ulung. Bahkan kita boleh kata seorang pengasas tarikat besar. Apa dia cakap? Sorry. Saya cakap kuat sangat Okey. Ganggu sebelah. Okey, bagi yang mengutuk posting tersebut, saya nak beritahu dia adalah kalam yang saya ambil daripada Hikam Ar-Rifa'iyah, iaitu Hikam Imam Ar-Rifa'i, dari pengasas tarikat Rifa'iyah. Apa dia cakap? Pada hari ini, masyarakat suka bergantung kepada golongan yang sibuk dengan huruf. Ilmu huruf, maksudnya ilmu huruf, ilmu perwafakan. Ini sudah berlaku di zaman Imam Rifa'i. 500 lebih atau 600 lebih? Cek kan, kalau boleh cek. 500 lebih atau 600 lebih? Pada hari ini masyarakat suka bergantung kepada golongan yang sibuk dengan huruf. Alkemi, alkimia, ni ilmu alkemi. Ilmu alkemi ini mereka berharapan ataupun bertujuan untuk menukar besi biasa kepada emas. Ya, ilmu alkemi ni. Mereka sibuk dengan wahdah. Wahdah apa? Wahdatul wujud. Ini seorang syekh tarikat ni. Okey. Bukan syekh tarikat dalam line pengasas line tu. Syatah, sibuk dengan syatah. Syatah tu apa? Kalam-kalam mabuk. Aku Allah lah, aku ini, aku itu. Ni kalam-kalam mabuk. Dan yang panjang lebar doanya. Ada sebuah hadis Nabi, Nabi tegur sahabat yang doa panjang-panjang sangat. Sahabat tu doa apa? Ya Allah, berikan aku syurga. Yang dekat sebelah kanan dia ada begini, ada begitu. Dia kasih perincian. So Nabi kata, jangan doa macam tu. Doa, ya Allah berikan aku syurga dan berikan aku kebaikan. Cukup. So Syekh Rifa'i kata, zaman dia dah ada orang yang doa berjela-jela, panjang-panjang sampai, yalah, kalau saya tak beritahu siapa yang cakap ni, saya yakin ada yang terdetik dalam hati ni Wahabi yang cakap begitu. Janganlah mendekati mereka, kerana sesungguhnya mereka membawa ke neraka dan kemurkaan Allah. Dan mereka ini suka memasukkan ke dalam agama Allah perkara-perkara yang bukan darinya. Siapa? Yang sibuk dengan huruf, yang sibuk dengan wafa', ya, sibuk dengan syatah, wahdah, wahdatul wujud dan sebagainya, al-kimia. Bila kamu melihat mereka, kamu menyangka mereka adalah ketua-ketua yang menyeru manusia kepada Allah. Saudara, kalau kamu nampak mereka ni orang-orang ulama yang besar, wali-wali Allah, cukuplah Allah bagi kamu, dia kata. Apabila kamu melihat mereka, katakanlah, alangkah baiknya jika antara aku dengan dia jarak antara timur dan barat. Surah Zukhruf ayat 38. Seorang yang jahil
dari jalan tasawuf yang menyambungkan tanganmu dengan tangan ahli tasawuf, orang jahil yang sambungkan tangan kita dengan orang-orang soleh, orang jahil itu lebih baik daripada golongan itu, dia kata. Orang jahil kita yang bawa kepada zikir, yang membawa kita melazimi Al-Quran dan Sunnah, itu lebih baik daripada golongan tadi itu semua. Larilah kamu daripada mereka seperti larinya kamu daripada singa, dan larinya kamu daripada orang yang berpenyakit kusta. Ni lagi satu, tengok, perhatikan. Jauhilah kumpulan yang sibuk mentakwil kalam-kalam orang-orang hebat. Sibuk mentakwil. Bila kita baca syarah dia, ulama yang mensyarahkan Hikam Rifai ini kata, sebab orang-orang macam ni, dia suka ambil kalam-kalam syatahat, kalam-kalam mabuk, kemudian dia sibuk takwil. Macam pernah dengar je kan, macam familiar je kita dekat tanah Melayu ni. Jauhilah kumpulan yang sibuk mentakwil kalam-kalam orang-orang hebat dan berseronok-seronok dengan hikayat-hikayat mereka, dan apa sahaja yang dinisbahkan kepada mereka, kerana kebanyakannya itu adalah pendustaan atas nama mereka. So kebanyakan, Assalamualaikum, memantau kan? Memantau, tengok. So Syekh Rifai kata, orang-orang yang suka bermain-main dengan kalam syatahat wali-wali ni, dia kata kebanyakan kalam-kalam itu adalah dusta ke atas nama-nama mereka. Kebanyakan kalam-kalam itu adalah dusta ke atas nama-nama mereka. Dan fenomena ini, kenapa benda ni berlaku, dia kata, ini adalah balasan Allah ke atas makhluk akibat kejahilan mereka akan apa itu kebenaran, tetapi bersemangat untuk buat baik. Dia jahil, dia tak tahu kebenaran itu apa, tapi dia terlalu semangat untuk buat baik. The same thing happening. Knowledge nombor 2, ibadah nombor 1. Tadi kan, adab nombor 1, ilmu nombor 2. Itu punca keretakan dia. Bila kita kata, ilmu tak penting, yang penting adalah ibadah kita kepada Allah, tak bawa ilmu masuk kubur kan. Geng-geng makrifat ni, geng makrifat ekstrim ni kan, biasa cakap macam tu kan. Ilmu hijab nak menuju Allah, hijab. Bukan setakat dia kata masalah hijab, awak takkan sampai Allah kalau awak bawa ilmu. Sedangkan Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, dia kata ilmu tu fa'lam. Ada Allah kata fadhuq, rasakanlah tiada Tuhan melainkan Allah. Tak ada, Allah kata fa'lam, ketahuilah, ilmu. Hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, sama tak orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Soalan tu nampak macam simple dan biasa. Memanglah tak sama, Ustaz. Tapi Allah suruh kita fikir, apa sebenarnya perbezaan orang ilmu dengan orang tak ada ilmu? Apa perbezaan paling besar sebenarnya? Dia seolah-olah macam dua spesies yang berbeza tau. Walaupun dua-dua manusia, tapi satu berilmu, satu tidak berilmu. Badan sama, muka sama, hidung sama, mulut sama, makan benda sama, tapi mereka bagaikan dua spesies yang berbeza. So Allah suruh kata, tengok perbezaan orang alim dengan orang bukan alim. Ni dia orang boleh merendah-rendahkan pula taraf ilmu. So Syekh Rifai kata, sibuk sangat kamu dengan ahli huruf, alkemi, kerana kamu terlalu sibuk dengan nak buat baik, tapi tak mau cari ilmu, tak nak kebenaran. Maka Allah timpakan ke atas mereka manusia-manusia yang bersifat berani bodoh, dia kata. Orang berani kalau pandai bagus, tapi kalau orang bodoh dan berani bermasalah. Betul tak? Dia tak kenal apa tu singa, dia kata tak apa, aku boleh lawan singa. Kau tahu tak singa tu apa? Aku pun tak sure, tapi tak apa, jangan takut, aku cuba lawan. Itu berani dan bodoh dalam masa yang sama. So Syekh kata, Allah hantar ke orang-orang macam ni, yang mereka-reka hadis palsu. Alamak, kena pula cerita singa dengan Mereka reka hadis palsu yang mana makam risalah Nabi bebas suci darinya. Maksud dia kalam-kalam tu Nabi memang bebas daripada dia. Dia orang menisbahkan kalam-kalam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jaga SOP.
Ustaz dengar ke Ustaz daripada sana? Boleh ya? Okey. Hadis-hadis palsu itu berupa galakan buat baik, ancaman akibat buat jahat, dengan bahasa-bahasa kabur dan bahasa-bahasa jelas. Maksud dia reka-reka untuk buat orang buat baik dan halang orang buat jahat. Dia guna bahasa yang kabur, dan kadang-kadang dia guna bahasa yang jelas. Allah juga menjadikan golongan ahli bid'ah dan sesat berkuasa. Maka mereka berdusta atas nama ahli tasawuf dan orang-orang hebatnya, dan mereka reka kata-kata yang bukan kata-kata mereka. Maka sebahagian akan mengikut mereka dan akan tergolong dalam golongan mereka yang rugi, yang paling rugi sekali. Kita tak nafikan hakikat ni, bahawa memang terdapat orang-orang jahat yang mereka-reka kalam-kalam tertentu, nisbah pada Nabi, lepas tu dia nisbah juga kepada orang-orang sufi. Ini tidak ada penafian, ini kita akui. Tapi untuk dakwa sesebuah kalam itu adalah palsu, kena ada bukti. Betul tak? Sebab orang kata, Ustaz cakap macam ni, tapi Ustaz kata Ibn Arabi dengan pasti kata kalam-kalam seperti itu. Kami mengatakan begitu dalam keadaan kami sedar bahawa ada kemungkinan dalam kitab-kitabnya yang lain boleh berlaku madsus ataupun adas, pencemaran, orang lain masukkan atau keluarkan atau potong sana potong sini. Tetapi untuk mendakwa sedemikian kena datangkan bukti. Sebab kalau tidak, semua buku menjadi kabur dan diragui. Betul tak? So kena bawa bukti. You kata kalam Ibn Arabi yang ini palsu, ia dimasukkan. Siapa masukkan? Bila? Di mana? Buktinya apa? Betul? Sebab kalau tidak, orang bukan Islam boleh gunakan tu ke atas kita juga. Betul tak? Buku Imam Abu Hanifah, oh madsus. Bukti mana? Oh, saya tak perlu kasih bukti. Sebab awak kata kalam Ibn Arabi madsus tanpa perlu bukti. Habis, kita kena checkmate. Betul? So kita sebagai umat ilmu, kita dakwa sesuatu, kita kena bawa bukti. Sebab tu saya mengasaskan hujahan saya mainly ke atas kitab Fususul Hikam. Sebab untuk menafikan ketulinan kitab itu dan keaslian penisbahan kepada Ibn Arabi hampir mustahil. Hampir mustahil. Sebenarnya hakikatnya tak ada orang pernah dispute kitab Fususul Hikam tu Ibn Arabi punya. Tak pernah ada dalam sejarah. Futuhat, yes, sebahagian tu memang didakwa, oh Ibn Arabi tak cakap. Tetapi Fusus tak boleh dipersoal. Kenapa? Sebab murid-murid dia yang paling rapat juga menulis syarah kepada kitab itu. Dan murid-murid kepada murid-murid dia menulis syarah dengan teks yang sama. So kalau you nak kata Fususul Hikam ni fabricated, you have to throw all of their syarah also. Betul? So kita bukan mendakwa-dakwi atas dasar yang kosong. Kita ada dasar, ya, kita ada hujahan. Okey. Kemudian janganlah beramal dengan amalan golongan pelampau dan beriktikad bahawa syekh-syekh itu maksum. Kenapa Imam Rifai sebut benda ni? Sebab berlaku zaman dia, memang manusia memaksumkan guru-guru mereka. Kalau kita kata, kau dah maksumkan guru kau, dia kata tak ada. Tapi bila dia utarakan satu kalam yang salah, murid akan cakap apa? Dia akan cari jalan juga untuk pertahankan. Contoh macam kalam Ibn Arabi. Saya kata, kamu telah memaksumkan dia. Dalam muzakarah, siapa yang tengok? Di hujung-hujung tu, kamu memaksumkan Ibn Arabi. Dia kata tidak. Tapi bila saya minta apa kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan dia mengutarakan kalam-kalam ini, oh dia mabuk, oh ada maksud lain yang kita tak faham, oh kemungkinan terakhir bahawa dia memang salah, tak ada. Nampak tak? Jadi hakikatnya dia telah memaksumkan. Dia telah buang kemungkinan bahawa guru dia ni salah. Jadi bila kita kata kamu telah maksumkan, akui sahaja kamu memaksumkan. Just accept it. Just be frank about it, kan? Akui sahaja. So Syekh Rifai kata, jangan melampau seperti orang-orang yang memaksumkan guru-guru mereka, syekh-syekh mereka, atau bergantung kepada mereka dalam urusan antara kamu dengan Allah. Ini poin penting. Kemudian dia kata apa? Sesungguhnya Allah itu maha cemburu. Dia tidak suka disertakan sesiapa yang lain dalam urusan antara dia dengan hamba dia. Maksud dia, jangan kita suka-suka masukkan, oh aku kalau nak dekatkan diri aku dengan Allah,
Aku kena sertakan nama orang sekian-sekian di dalam hubungan aku dengan Allah. Aku tak akan kenal Allah, aku tak akan capai Allah kalau tidak ada orang ini. Rabitah ni lagi satu masalah. Betul? Nak zikir nama Allah kena hadirkan muka guru. Jadi bila sebut Allah, Allah, Allah tu dalam gambaran akal muka guru. Didakwa bahawa ini adalah satu teknik untuk menanam khusyuk. Satu teknik untuk menanam khusyuk. Benda ni diamalkan juga dalam Buddhism dan Hinduism. Mereka juga amalkan bila nak meditate, dia akan meditate muka guru dia dulu. Sebab dia dakwa, guru dia akan bawa dia kepada guru dia. Dan guru kepada guru dia akan bawa kepada guru dia terus sampai kepada Brahma. Okey, punca asal tu. Dan kalau kita tengok konsep Rabitah ni pun yang asal dibawa ke situ. Madad daripada guru. Madad, perpanjangan itu penyampaian sampai bawa kepada asal punca madad itu. Siapa punca madad? Siapa punca madad itu? Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, An-Nur Al-Muhammadi. Dan An-Nur Al-Muhammadi huwa man? Siapa? Nurullah. Nurullah. Nur Muhammadi, hakikat Muhammadiyah tidak lain kecuali zat Allah itu juga. Saya tahu ramai yang dengar, mana ada zat Allah? Tak ada, kami tak percaya hakikat Muhammadiyah zat Allah. Tetapi hakikatnya itulah yang tercatat di dalam kitab-kitab mereka yang mereka sendiri tidak baca. Okey, yang mereka sendiri tidak baca. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, bagi yang mengutuk posting saya ni, itu saya buat eksperimen je sebenarnya. Supaya awak muhasabah. Tanpa awak sedar, awak telah mengutuk kalam ulama-ulama sufi yang awak sokong sendiri. Hanya kerana kebencian awak kepada saya. Itu menunjukkan anda bukan mencari kebenaran, tetapi anda mencari kumpulan. Dan anda memperjuangkan kumpulan, bukan memperjuangkan kebenaran. So think about it. Okay, so you fall into my trap lah, senang kata. Okay, tapi saya bukan nak trap awak, nak menghina, tidak. Saya nak buat awak fikir. Awak mencari apa sebenarnya? Dan awak menyokong apa sebenarnya? What are you protecting? What are you defending sebenarnya? Dan